Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hayya'a li'ibadihi asbabal hidayah wa yassara lahum durubal istiqamah wa fataha lahum abwaba rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita masih lagi berada di bulan Ramadan yang dikenali dengan nama Syahrus Sabri, bulan penuh kesabaran, Syahrul Maghfirati wal Ghufran, bulan mencari keampunan dan kemaafan, dan ia adalah merupakan Syahrul Quran, bulan kita hidup bersama dengan Al-Quran. Hidup seorang manusia sentiasa berubah, karena disebut sebagaimana at-taghayyur wat-taghyir sunnatun kauniyatun. Berubah itu adalah merupakan suatu sunnah, suatu perjalanan di alam ini. Kita nak atau tak nak, mesti berlaku perubahan. Kita kalau boleh nak maintain lah, biar duduk umur bayar 40 ya, berasa segar juga. Kalau muda selalu pun tak sedap juga, orang kata awak muda lagi. Tetapi tidak akan boleh bertahan 40 hanya setahun tu saja. Lepas tu dia akan jadi 41, 45, 49, 50. Artinya manusia berubah, alam juga berubah. Pokok-pokok daripada kecil yang kita tanam sudah jadi besar, sudah banyak kebun-kebun, sawah-sawah menjadi bangunan. Demikianlah keadaan manusia. Yang kita tengok 50 tahun, 30 tahun, 10 tahun dulu tak sama dengan yang kita tengok sekarang. Maka seruan kita pada musim khairat ini iaitulah ke arah perubahan yang lebih baik. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiqaha aw mubiqaha. Setiap manusia ini berjalan, bergerak dia. Setiap hari kita bergerak. Faba'i'un nafsahu, ada orang yang jual dirinya, kita jual kepada Allah, maka kita telah merdekakan diri daripada api neraka. Ataupun kita jual diri kita dengan harga yang murah kepada syaitan, maka kita telah membinasakan diri kita sendiri. Kata di para ulama, laisa fi syariati wala fi tabiati tawaqquful battah. Tidak ada dalam undang-undang syariat ini dan juga di dalam tabiat hidup manusia itu satu benda yang beku, tak bergerak. Maka fa iza syaghala al-'abdu waqtahu bi 'ubudiyatin, apabila seorang hamba itu telah sibukkan dirinya, penuhkan waktunya dengan mengabdikan diri kepada Allah, taqaddama ila rabbihi, maknanya dia telah menolak dirinya kepada Allah azza wa jalla. Sebaliknya, kalau disibukkan waktunya memenuhi kehendak hawa nafsu, ataupun waktu kita habis dengan berehat-rehat saja, bermalah-malah saja, buat hijau pun tidak, buat ibadat pun tidak, zikir pun tidak, ta'akhkhar, maka kita akan ketinggalan. Sentiasalah seorang hamba itu sama ada ke depan ataupun ke belakang. Qala Allah Ta'ala, liman syaa minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa yang nak di kalangan kamu, nak ke depan atau nak ke belakang. Maka para jemaah sekalian,
Di zaman kita hidup hari ini, kita dengar bermacam-macam, ada motivasi, inovasi, apa benda basi lagi banyak. Dia panggil kursus-kursus membina diri, jati diri, macam-macam kursus yang kita buat. Tujuannya apa? Nak suruh kita nampak hebat, pandai berniaga, pandai bercakap dengan orang, berbagai-bagai kita kena buat. Ini suatu benda yang bagus, suatu benda yang positif apabila manusia itu nak berubah. Karena itulah kata ahli falsafah, manusia semua benda ni suka kepada perubahan. Orang yang tak mahu berubah ni ada beberapa kategori saja, iaitulah sama ada dia jahil tentang perubahan, maka dia tak mahu. Kalau orang sebut hak baru sikit, celak mata selalu, ni mari mana pula. Ataupun orang-orang bodoh yang memang tidak ada nilai baginya perubahan. Bahkan kalau dia pakai baju buruk, kita nak bagi hak baru pun dia tak mahu. Ataupun ini yang kita bimbang, orang ini bertaraf seperti mayat yang tak boleh berubah kecuali apabila digolek atau diterbalikkan baru dia bergerak. Maka yang menjadi persoalan pada kita, iaitulah kita ni seorang yang beragama, disebut ahli agama. Sebahagian daripada masyarakat salah tajuk. Bila sebut ahli agama, ustaz-ustaz atuk lebah, itu ahli agama. Jadi kita ni tak ada agama? Tak. Kita lah orang beragama. Agama kita Islam. Inna dina indallahi Islam. Berapa tahun sudah kita beragama? Alhamdulillah, majoriti kebanyakan kita ni daripada lahir, mak kita, ayah kita orang Islam, bermakna kita juga telah didaftarkan di pejabat pendaftaran negara agama Islam. Ini suatu nikmat yang baik. Saya duk fikir, kalaulah negara Malaysia meletakkan agama dalam kad pengenalan itu seperti nak mengundi pilihan raya, siapa dia nak pergi daftar, boleh jadi bilangan orang Islam di Malaysia sikit je. Sebab ada orang tak nak daftar, dia kata tak apa tak daftar, kita agama dah latih bukan dalam kad pengenalan. Jadi maka lahirlah, oleh kerana agama itu didaftar secara rasmi, maka banyaklah manusia yang beragama di kad pengenalan tetapi tuannya tak kenal Tuhan. Wal'iyazbillah. Ini juga satu penyakit. Jadi kita, soalan ini untuk kita yang sudah beragama, sudah lama lahir dalam keadaan agama Islam, fitrah, dididik oleh ibu, atuk, nenek kita dalam keadaan membesar dalam suasana Islam. Adakah kita muhasabah? Adakah kita sudah berfikir, daripada aku agama 10 tahun dulu dengan agama aku sekarang, adakah lebih baik ataupun satu level saja, satu je, tak naik-naik taraf? Kalau dulu pun baca Quran tak erti 10-15 tahun dulu, hari ini sudah menghampiri ke kubur pun masih lagi tak erti, bermakna kita tidak ada perubahan. Kalau dulu kita tidak mengenali Allah Azza wa Jalla kecuali setakat hitung sifat 20 saja, tapi kalau orang tanya makna dia pun tak tahu, bermakna tidak ada perubahan. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ini buat penilaian, setiap orang memberi jawapan kepada dirinya, sama ada kita cuai di dalam agama kita sendiri ataupun kita orang yang telah mengambil perjalanan kepada agama ini. Kenapa setiap hari kita boleh berfikir? Bila kita berjalan, lalu kita berjalan, tengok orang buat kebun cantik, kelapa sawit ke kebun apa benda, terdetik dalam hati kita, Masya Allah, kalau aku boleh buat kebun macam ni, hebat. Pergi ke bandar, tengok sarang burung banyak, Allahu Akbar, kalau atas rumah aku sarang burung juga, kaya. Tengok apa saja hak atas dunia ni, semua kita bercita-cita nak. Tapi waktu kita lalu ke masjid, orang doa azan, tengok orang masuk masjid, terfikir ke tidak, kenapa tidak aku pergi ke masjid? Masuk dalam masjid, tengok Quran yang banyak di rak-rak buku, kenapa kita tidak berfikir, kenapa aku tak boleh baca Quran, kenapa tidak boleh memahami Al-Quran setelah berpuluh tahun menjadi orang Islam? Maka persoalan kenapa inilah para jemaah sekalian, biarlah menjadi cita-cita kita sebelum kita mati, sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Cita-cita yang menjadi harapan. Karena itulah para ulama
telah meletakkan yang pertama sekali bahawa kita nak berubah. Yang pertama sekali, muslimin dan muslimat mesti letak dalam jiwa kita, aku nak berubah menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Dalam bidang mana? Dalam bidang keduniaan saya tak mau ajar tuan-tuan, semua pandai belaka dah. Yang kita nak bincang, nak tajuk kita ini, iaitulah berubah menjadi orang yang beragama, orang yang kenal Allah, orang yang mendampingi Al-Quran, orang yang menjadi hamamatul masajid, yang menjadi penunggu setia masjid, rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Maka pertama, tuan-tuan boleh tanda, di antara wasail al-wusul, mekanisme ataupun alat untuk kita sampai, yang pertama sekali iaitulah tashihun niyyah. Kita bermula dengan ubah niat kita. Ubah niat. Daripada dulu tak berniat nak menjadi ahli masjid, hari ini sebelum kita keluar masjid, kita telah pasang niat, aku ya Rabbi pada bulan Ramadan yang mulia ini, di dalam masjid di saatul ijabah waktu Jumaat ini, saya sudah berazam untuk menjadi orang masjid, untuk apabila dengar aja Allahu Akbar, hayya ala salah, saya akan berada di masjid insya-Allah. Kata di para ahli falsafah, kalau tidak ada niat, kalau tidak ada azam, sah kita tidak akan boleh buat. Kerana manusia telah diberi kehendak, Allah SWT telah beri kepada kita kehendak, kuasa memilih sama ada kita nak ataupun kita tak nak. Dan menjadi satu kesilapan dan kesalahan kata kita hanya berpandu, berdasar, bersandar kepada takdir. Tak apa, aku jadi lagu ni pun, kalau Tuhan takdir jadi ahli syurga, tak semaya apa syurga. Ini dipanggil satu kepahaman yang karut, satu kepahaman yang tidak betul, yang sengit kepala dia. Sebab Allah SWT telah beri kepada kita akal untuk kita berfikir. Faman syaa minkum, siapa yang nak dengan kamu ayastaqim, dia boleh pilih jalan yang baik. Maka yang pertama sekali, para jemaah, ubahlah niat. Niat kita mesti ubah. Daripada kita akan sebut dalam lebih kurang 10 perkara di dalam mekanisme untuk berubah. Kata di para ulama, satu jenis perkara ibadat ini, kalau manusia buat dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepadanya banyak perkara yang kita tak mampu untuk buat. Iaitulah ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai orang yang mencapai tahap yang tinggi hanya dengan sebab niat yang ikhlas. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia minta asy-syahadah, siapa dia minta nak mati syahid bisidqin, dengan niat yang ikhlas, ya Rabbi kalau ada jihad aku nak mati syahid, ballaghahu manazil asy-syuhada, Allah Ta'ala akan sampaikan kepada darjah orang mati syahid walaupun dia mati di atas tilam di rumahnya. Jadi para jemaah, betulkan niat. Saya dan tuan-tuan sama-sama kita betulkan niat kita pada hari ini. Aku tak dah, tak mau dah menjadi manusia-manusia yang lepas yang tak kenal Allah. Kita nak menjadi manusia yang mengenali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kasratun nadam syadidut ta'assuf ala ma mada. Kita rewind balik peristiwa-peristiwa tak baik yang kita buat di zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita muda, kita lara, kita leka dulu. Saya tak suka tuan-tuan namakan zaman jahiliah, kerana jahiliah ni terpalit dengan Abu Jahalnya, dengan Abu Lahabnya. Kita ambil zaman kita leka. Bila kita dengar, kita teringat balik kepada dosa-dosa kita yang lepas, biarlah kita menangis. Ya Rabbi, dulu aku melakukan perbuatan dosa dalam keadaan aku tak sedar. Dalam hadis yang disebut diriwayat oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Menyesal di atas perbuatan yang lalu, itu sudah dikira taubat. Sudah dikira taubat. Mana kita sesal daripada hak kita buat dulu-dulu, itu sudah dikira taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Maka bila kita sudah menyesal,
kita taubat kepada Allah Azza wa Jalla, tak mau lagi dengan syarat-syarat taubat yang telah kita sebutkan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada hamba yang bertaubat. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak ia menyebut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya yang bertaubat, menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu. Itu perubahan yang kedua. Yang ketiga, di antara tanda-tanda kita nak berubah, alat untuk kita berubah, an yakuna al-'abdu lawaman li nafsihi kathirul muhasabati li zatihi. Yang ketiga, biarlah kita banyak mencerca nafsu kita, mencerca diri kita sendiri, dan banyak muhasabah terhadap diri kita. Bila kita tengok benda haram, kita marah kepada mata kita. Kenapa mata kamu? Kamu tahu kan tengok benda haram ni azab. Bila lidah kita bercakap tentang orang, kita marah kepada lidah. Kenapa kamu mengumpat? Kamu sudah tahu mengumpat orang ni dosa, dosa besar. Bila kita cuai daripada melakukan salat, tak dapat salat berjamaah contohnya, salat sunat pula terlepas, kita cuba berjanji, ya Allah, insya-Allah yang akan datang ini saya cuba nak jaga betul-betul. Itu dia panggil lawaman li nafsihi. Kita banyak cerca diri kita. Kita jangan jadi seperti manusia yang hari ini, kalau kita baca tulisan-tulisan dia, dia tak bersalah sikit pun. Yang salahnya semua orang lain yang bersalah. Yang bersalah semua orang lain bersalah. Termasuklah kita dalam bidang dakwah ni. Kadang-kadang kita letak benda-benda yang boleh memberi manfaat ilmu kepada masyarakat. Dia marah pula ke ustaz ni. Itu macam-macam lah cerita. Yang penting bagi kita hari ni, jangan duk hirau. Kalamun nas, cakapan manusia, la yuqaddim wa la yuakhir, tidak memberi ke depan, tidak membawa kita ke belakang. Tetapi yang kita nak, iaitulah kita nak buat, kita cerita diri kita. Kata di Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, al-'abdu la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'izun min nafsi. Seorang manusia itu sentiasa berada dalam keadaan baik selagi mana ada penasihat dalam jiwa dia. Nasihat kita itu iaitulah hati kita, dhamir kita yang sentiasa memberi nasihat, peringatan kepada kita apabila kita melakukan kemungkaran ataupun kita cuai daripada menunaikan kebajikan. Yang keempat, an yakuna al-'abdu 'aliyal himmah qawiyal 'azimah. Mesti seorang itu mempunyai semangat yang tinggi dan memiliki jiwa yang kental. Tak boleh sebagaimana Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam kata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku cepat mari ya Rabbi kerana nak dapat keredaanmu ya Allah. Bila kita mendapat kekuatan jiwa untuk nak berubah, untuk menjadi manusia yang berjiwa besar, maka ketika itu cobalah kita yunafisul khair, berlomba di dalam kebajikan. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala berlomba-lombalah orang-orang yang nak kepadanya. Berlomba kita. Orang beri tawaran nak buat kebajikan, kita ada. Orang nak minta sedekah, kita bagi. Orang yang nak apa saja minta pertolongan, kita ada. Bilal panggil ke masjid, kita sampai. Orang ajak tadarus, kita wujud di situ. Maka ini dipanggil tanab, mempunyai ahliyatul himmah, orang yang mempunyai jiwa yang besar. Kata di ahli falsafah, quwwatul azimatu tughayyiru syai', kekuatan jiwa boleh mengubah. Dulu saya dah cerita bagaimana orang tak ada jiwa. Dia pergi ke Mekah. Bila dia sampai di Mekah, isteri dia suruh sanuklah berdoa dekat dengan Kaabah. Sudah-sudah berdoa, balik ke hotel, dia kata, abang, di antara doa saya tadi, saya doa ikhlas betul-betul, menangis saya depan Kaabah, minta Allah Ta'ala hidayahkan kepada abang, beri kekuatan supaya abang boleh tinggal rokok. Patut suami kata terima kasih lah, kerana doakan saya. Memang saya nak tinggal pun tapi tak mampu, tak ada kekuatan jiwa, jiwa saya lemah contohnya. Si suami yang baik ini apa dia kata?
Dia pun angkat tangan, ya Allah batalkanlah doa isteri saya dekat Kaabah tadi. Saya kata, jiwa manusia apa ini berfikir sedemikian? Dia doa balik supaya Allah batalkan doa bini dia, supaya dia berubah untuk tidak merokok. Subhanallah. Ini jiwa yang sangat lemah ataupun mempunyai jiwa yang sudah mati. Kenapa kita tidak mau berubah ke arah kebajikan? Kenapa kita tidak mau berubah menjadi manusia yang baik, manusia yang mengenali Allah Azza wa Jalla? Maka kekuatan jiwa ini penting. Kemudian untuk merealisasikan kekuatan jiwa itu, ada lagi mekanisme yang patut kita buat. Dia panggil perkara-perkara yang membantu kita untuk istiqamah. Di antaranya kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bersahabat dengan orang pergi masjid, kita pergi masjid jawab dia. Bersahabat dengan orang duduk di mengaji, kita akan belajar juga. Tapi kalau bersahabat dengan duduk tunggu kedai kopi, kita pun ada situ juga. Ini panggil cara. Yang kelima, Ramadan yang kita duduk sekarang ini merupakan fursah litaghyir, adalah merupakan peluang untuk kita berubah. Sebab apa? Sebab Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita musim khairat yang besar apabila syaitan-syaitannya telah diikat. Jadi bagi orang yang cuai dalam salat, maka jagalah salat. Pergi salat berjamaah. Bagi orang yang dibala Allah Ta'ala dengan mengambil benda-benda yang haram, ambil rasuah, ambil riba, isap rokok, apa lagi mungkar yang kita nampak hari ini, maka inilah peluang untuk kita bertaubat, berhenti daripada perkara yang tersebut. Bagi orang yang cuai daripada benda-benda yang amalan-amalan yang sunat seperti nawafilul ibadat, solat sunat, qabliyah, ba'diyah tak berapa lekat, kita cuba. Solat duha tak berapa nak jadi, kita jadikan dia di bulan Ramadan ni. Solat tahajud, witir tak berapa nak jadi, kita cuba. Sebab ini fursah, ini peluang yang besar. Quran kita tak dapat baca, kita mari baca. Pergi masjid. Di masjid kita ni ramai guru-guru yang boleh tolong ajar. Pelajar-pelajar kita ni alhamdulillah, jangan duk malu lah. Saya tak mau ngaji orang budak-budak, nak ngaji orang tua, nyari orang tua pun tak cukup orang. Jadi jangan duk malu. Kita tundukkan nafsu kita semata-mata untuk menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terdapat banyak lagi hadis-hadis. Jadi Ramadan ini juga fursah, peluang untuk kita tadabbur Al-Quran, untuk kita hafal Al-Quran. Jadi kalau kita tak hafal Al-Quran pun, bagi saya lah di zaman kita ni tak apalah, asal kau boleh baca pun kira hebat dah tu. Orang yang boleh baca Quran tu kira hebat dah tu. Kalau boleh hafal, lagilah hebat, lagi kuat, kan? Maka para jemaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak ubah mana-mana kaum sehingga mereka sendiri mengubah kehidupan mereka. Artinya, kalau kita duduk dalam keadaan baik, Allah Ta'ala akan beri keamanan kepada negeri kita. Tapi kalau kita buat maksiat, ketika itu Allah akan ubah daripada keamanan kepada bencana yang akan datang. Kita juga manusia yang hari ini sudah baik, tapi tak bolehkah kita taghyir, kita ubah diri kita ke arah yang lebih baik, ke arah manusia yang lebih mengenali Allah Azza wa Jalla? Kerana manusia tak boleh berubah secara automatik, dia kena berubah sebagaimana yang telah saya sebut 5 perkara mekanisme perubahan, insya-Allah mampu kita lakukan. Wahai hamba-hamba Allah yang mempunyai jiwa yang baik, bersedialah kita untuk membuat perubahan, membetulkan channel-channel yang tidak betul di dalam kehidupan kita beragama. Ramadan yang ada bersama kita juga peluang yang besar untuk kita berubah. Kata di para ulama, man lam yughayyir fi yataghayyar fi Ramadan mata yataghayyar. Mausimul khairat, bulan yang besar ini,
Syaitan-syaitan telah dibelenggu, yang nakal-nakal telah diikat. Allah nak suruh kita menjadi manusia yang bertakwa. Kita masih lagi tidak mampu. Pintu-pintu syurga telah dibuka, pintu neraka ditutup. Malam Lailatul Qadar disediakan untuk kita. Waktu mustajab doa juga sudah ada di bulan Ramadan. Maka biarlah para jemaah sekalian, kita telah meletakkan kesediaan kita untuk berubah menjadi manusia yang baik, manusia yang patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Selain daripada Ramadan itu sebagai musim khairat, Ramadan juga adalah merupakan fursah, musim untuk kita menyelesaikan, membaik pulih kerusakan akhlak dan menanam ke dalam jiwa kita dan anak-anak kita perasaan yang baik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Pada hari kamu berpuasa, jangan sekali-kali kamu maki-maki orang, jangan duk bertempit. Bahkan kalau ada orang mari nak balas dengan kita, falyaqul inni shaim, saya puasa. Tutup file, jangan duduk masing-masing duduk celek buta mata dengan dia. Dan Ramadan juga, di saat kita kelaparan, kita juga kena cuit perasaan kita kepada umat Islam yang berada di seluruh dunia, yang berbagai-bagai keadaan mereka pada hari ini. Ada negara-negara umat Islam ataupun orang Islam yang menjadi pelarian. Ada orang Islam yang duduk negeri sendiri, tapi Masya Allah, Tabarakallah, kesempitan hidup yang menghimpit mereka, sehingga kan jamuan simple berbuka puasa yang kita makan, ada ayam goreng, ada gulai, ada sayur sikit, bagi mereka di sana sudah merupakan hari raya yang begitu hebat. Maka biarlah perasaan kita begini, kalau kita ada kemampuan, kita hulurkanlah bantuan kepada mereka. Kalau kita tidak ada keuangan, kita hulurkanlah doa supaya Allah Ta'ala beri kepada umat Islam seluruh dunia ini kemenangan, ketenangan dan izzah, kemuliaan. Keluarkan mereka daripada kongkongan pemerintah yang zalim, keluarkan mereka daripada duduk di bawah tekanan wasaniyin, orang-orang kafir yang hari ini kita baca ada berita sebahagian daripada negara di dunia ini tidak membenarkan orang Islam berpuasa dan salatut tarawih. Ini semua sepatutnya menjadi rintihan qalbu, menjadi rintihan hati kita apabila kita terkenangkan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat, kita yang banyak taksir terhadap Allah Azza wa Jalla, kita yang banyak kecuaian di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kita yang banyak melakukan kecuaian di dalam mendidik isteri dan anak-anak kita, sehingga kita tidak tahu mereka faham ke tidak agama ini, mereka reti ke tidak apa itu Islam, apa itu iman. Dan mungkin kita sendiri juga leka dan lalai, lara daripada tanggungjawab kita di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Maka marilah sama-sama kita berlari menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata para ulama, orang yang takut kepada Allah, kita akan lari mencari Allah. Orang yang takut kepada makhluk, mereka lari daripadanya. Marilah sama-sama kita mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita bertaubatlah daripada dosa-dosa kita yang lepas, meminta keampunan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mana-mana kesalahan yang telah aku lakukan dulu, yang kecilnya, yang besarnya, yang zahirnya, yang tersembunyinya, berikanlah keampunan kepadaku, serta jadikanlah kami orang-orang yang baik, kami, keluarga kami,
orang-orang yang engkau kembalikan ke jalan yang engkau redai. Inilah permohonan kita pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu nak berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang diredainya dan menyenaraikan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Maka pada hari Jumaat dan pada hari-hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.